So, next question. Raja 4 menunjukkan. Oh, saya rasa saya tak saya duduk seronok sorang-sorang ni. Saya ada share screen dah dekat kamu. Saya ada share screen dah dekat hampa. Mesti Saya tengok di komputer. mesti saya ada Saya terlupa. tengok satu soalan. Kertas mesti orang lain tak tengok ni, kesian. Masing-masing tengok kertas soalan kan. Astaga, astagfirullahalazim. Sat saya lupa lah ni, duk ligan dah ni. Sat. Kesian orang lain tak ada sebut apa pun. Cikgu tak share screen ke? Cikgu duk cakap apa benda ni. Lupa ya Rabbi, kesiannya kat hampa. Ni. Cik Semak ni lah share Google Form ni bagi siapa macam Muiz mungkin tengok kertas ataupun tengok tu kan. Ya. Allah minta maaf ampun. Bagus minta maaf lah, ampun lah. Saya lupa, patutnya saya nak share screen lah ni. Biasalah tua kan, faktor usia lah kan. Aduh, okey kan, share screen benda ni yang saya bincang ni. Okey, benda ni tadi ni. Benda ni tak apa, saya dah record. Nanti kamu boleh ulang tengok balik lah dalam video nanti, don't worry. Okey, saya dah record, tak apa. Okay, cikgu OP, overpower, tak apa. Okay, untuk seterusnya soalan nombor 4. Okay, sejenis graf keimunan. Yang manakah yang berikut tentang benar tentang keimunan tersebut? Ni pun dah jumpa, ada graf tadi, tak ada masalah. Okay, keimunan sementara. Okay, kita pergi satu-satu. Ini keimunan sementara. Adakah dia keimunan sementara? Dia sementara ke untuk jangka masa yang lama ni? Kalau yang berani jangka masa yang lama. Betul, lama dia untuk lama, panjang. Daripada suntikan vaksin. Betul suntikan vaksin? Ya, betul. Okey, dia untuk suntikan vaksin. Dengan segera. Salah salah ni macam untuk anti-serum. Dia segera kena masuk anti-serum. Ya. Okey, macam yang tu lah, anjing gila apa semua tu kan. Ya. Okey. Ulat patuk semua tu. Okey. Keimunan itu merawat anjing gila memang salah lah. So jawapan dia adalah B lah. Ya. Okey, tak ada masalah. So boleh tengok dah ni suntikan pertama. Bila suntik ni boleh tahulah. Alright, seterusnya soalan subjektif. Raja 5 menunjukkan dia telah diberi suntikan untuk memperoleh keimunan. Oleh gerah masing-masing. Ini pun gerah yang sama, pusing-pusing benda yang sama tapi ditanya dalam bentuk subjektif. Jenis keimunan P dan Q. P ni apa? P, keimunan aktif buatan. Keimunan aktif buatan. Betul, Sepul? Kabur. Tak apa, nampak sikit kot. Line tak pun nak clear kot. Nampak bentuk pun, nampak ni. Nampak gerah pun boleh baca dah ni. Keimunan aktif buatan. Aktif buatan. Ya. Untuk Q ni saya nak suruh orang lain jawab. Wafa. Q ni apa wafa? Keimunan saya dah kasih call Pak. Boleh. Hello. Kalau kau cakap ayah ada mesyuarat di Hong Kong. Cakap ayah ada mesyuarat di Hong Kong. Apa dia? Keimunan apa wafa tadi? Tak dan timbul. Keimunan? Dia kata saya masih keliru tu. Apa keliru? Dia kata saya masih keliru. Okey, saya masih keliru. Okey, saya bantu Saya nak macam tu, bila masih keliru nyatakan keliru. Okey, jangan tunggu Nurul dan Ajai keliru. Okey. Macam mana kita nak membezakan aktif buatan, keimunan aktif, keimunan pasif, lepas tu buatan dan semula jadi. Okey. Yang pertama, kita nak tengok keimunan aktif ataupun pasif ni sebenarnya nak kena rujuk balik nota yang saya baca, yang saya bagi awal. Tapi bila tengok dekat soalan ni, okey, kita tengok yang P tu dia keimunan aktif buatan. Okey,
Dia buatan sebab dia ada suntikan. Okay, kita bincang graf ni dulu. P ni. Okay, sebab dia suntik. Bila suntik tu dia buatan. Lepas tu, pasal apa dia aktif? Okay, dia ada pasif dengan aktif. Okay, aktif ni keimunan tu dia macam mana? Apa dia, Maris? Ya, perlukan jangan masa yang lama. Nak guna dalam masa yang lama. Lagi? Contoh keimunan aktif buatan. Contoh dah. Dia ada aktif semula jadi. Dia ada aktif buatan. Okey, bagi. Kalau aktif buatan, ingat vaksin. Okey, ingat vaksin betul. Kalau aktif semula jadi? Kalau aktif semula jadi, contoh sembuh daripada penyakit. Bila kita sembuh daripada penyakit, maksudnya dalam badan kita tu dah ready build dah, sistem badan kita dah kenal penyakit tu. Badan kita tu tak perlu disuntik disuntik patogen ataupun vaksin lah, tak payah tunggu suntik. Badan kita dah ready simpan dalam badan. Itu kita panggil keimunan aktif semula jadi. Badan akan buat automatik semula jadi. Sebab dia dah kenal. Sebelum ni dah ada penyakit yang bisa masuk. Contoh macam campak tu, bila dia masuk sekali, untuk the second time dia tak boleh masuk. Sebab badan dah kenal. Itu aktif semula jadi. Okay, sebab tak ada suntik daripada luar. Badan buat sendiri. Sebab dia dah sembuh daripada penyakit, sembuh daripada campak. Kalau aktif buatan, kita perlu suntik sesuatu, iaitu suntik vaksin. Okay, suntik vaksin. Vaksin ni adalah patogen yang dilemahkan. Patogen yang dilemahkan ni adalah mikroorganisma yang dilemahkan. Suntik dalam badan kita. Lepas tu sistem tubuh kita, limfosit tu akan kenal benda tu. Dia akan belajar buat antibody. Dia akan simpan data. Dia akan ada limfosit B untuk simpan memori. Standby siap-siap. Nanti kalau ada daripada luar nak masuk mikroorganisma atau patogen daripada jenis yang sama, badan akan dapat buat dengan cepat. Tu cerita dia. Okay, boleh rujuk balik kelas yang pertama, jadual video yang first saya buat tu. Kalau tak tengok video tu memang tak dapat faham lah. Ni ulang balik benda tu je. Okay, kalau untuk Q pula, kita tengok untuk Q. Okay, kita tengok untuk Q. Dia suntikan juga. Faham, bagus. Kalau untuk Q pun dia suntikan juga. Okay, bila Q ni keimunan pasif. Kalau dia buatan lah. Dia keimunan pasif. Okay, Q ni keimunan pasif buatan. Pasif pasal dia suntikan. Ingat bila tidak saya contoh boleh. Buatan pasal dia suntikan. Tetapi untuk keimunan pasif, apa yang kita suntik adalah suntik anti-serum ataupun antitoksin. Antitoksin. Kita tak suntik vaksin, kita suntik anti-serum. Anti-serum tu dia settlekan waktu tu juga, selesaikan waktu tu juga. Kalau ada bisa ulang, suntik settle time tu. Sebab tu kalau kena patuk ulang pergi hospital, dia akan suntik. Sebenarnya doktor akan tanya ulang apa yang patuk. Kalau kenal lagi bagus, kalau boleh bawa ulang tu lagi senang. Ulang yang kena katok mati tu. Sebab dia ada anti-serum yang khas. Ulang tedeng selam macam mana, ulang senduk macam mana. Daripada simpan lah, bukan boleh guna untuk semua. Doktor sebenarnya kalau boleh kita boleh kenal ulang apa binatang berbisa, apa yang patuk. Itu cara yang terbaik lah. Okay. So sekarang ni jawapan Q ni dah dapat lah. Buatan dah confirm lah. Sebab kita tengok ada suntikan. Okay. Pasif ni sebab kita tengok apa yang disuntik ni. Graf ni akan terus drop. Kan? Kena patutkan suntik aras kepekatan antibody ni terus melonjak. Jadi dia boleh fight lah dengan bisa ulang ke apa semua. Lepas tu bila dia dah fight tu, aras antibody tu akan turun lah. Dia hilang lah. So, bila dia next time pula, kena suntik pula. Ataupun mungkin kalau lah bisa tu masih ada dalam badan,
tak settle lagi, doktor akan suntik lah sekali lagi supaya dapat fight lagi. Mungkin bisa tu terlalu banyak ke. Doktor akan suntikkan sekali lagi sampailah dapat settle lah. Okay, itu contoh dia. Kena pandai bezakan. Yang pertama tengok disuntik. Kalau suntik, mesti buatan. Okay, itu contoh dia. Okay, suntik mesti buatan. Okay. Seterusnya, kenyataan di bawah menunjukkan suatu situasi kecemasan. Seorang budak lelaki diserang anjing liar. Ini menceritakan contoh yang sama. Pingsan. Ya. Yang perbezaan tu buat apa? Perbezaan saya tinggal. Oh, ada soalan di bawah kan? Ada. Lajak. Okey, terlajak. Okey, laptop laju sangat. Okey, prosesor tinggi kan, tak ada nak tekan dia hilang. Berikan dua perbezaan antara keimunan yang diperolehi oleh individu P dan Q. Okey, perbezaan yang pertama, tolong bagi Sat. Saya tak mahu dengar Muiz lagi, saya nak dengar Pak El dulu. Apa beza? Sekarang ni kita nak tengok keimunan pasif buatan. Okey. Keimunan aktif buatan. Kita bubuh keimunan kita bubuh P lah. P dia keimunan dia jangka masa lama. Alright. Tak kena buat ayat penolak. Jangka masa panjang ataupun lama. Manakala Q jangka masa pendek ataupun jangka masa dia pendek lah. Okey. Sementara. Okey. Sementara sahajalah. Okey, ada perkataan ni. Kalau segera. Okey. Segera tu sebenarnya kita boleh buat untuk benda lain. Sekejap kita tengok. Kita boleh dapat sampai 4 beza dia. Cepat dan lambat tu boleh. Okey. Cepat yang lambat. Kesan dia. Cepat dan lambat tu maksudnya tindak balas dia tu segera lah. Tindak balas tu segera. Okey, sekejap kita tengok. Kita nak cuba buat perbezaan yang bagi nampak. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua saya nak tunggu Sepul. Sepul boleh tak Sepul? Apa lagi beza Sepul? Boleh ikut. Apa? Daripada bahan yang disuntik. Pilih suntik apa? Anti-serum. Okey, good. Manakala Q disuntik vaksin. Okey, good. Nombor 3. Bukanlah hijau pula. Nombor 3. Aina Safia. Dapat jawab Aina? Nombor 3. Oh, Cik Aina. Ada beza lagi ni. Beza ni susah sikit ni. Ada lagi Muiz? Ada. Kita boleh dapat 4 ni. Kita boleh dapat 4. Aktif buatan merangsang sel darah putih hasil antibody. Yes. P. Ini saya buat ringkas lah. Tapi kalau dalam exam nanti jangan tulis macam ni. Dalam exam kena tulis keimunan aktif buatan ataupun keimunan yang diterima oleh individu P. Kena buat ayat panjang lah. Ni saya buat ringkas dalam ni. Kena tulis ni penuh pula kan. Okay. P. Apa tadi? Merangsang sel darah putih. Merangsang sel ataupun sel darah putih ataupun limfosit tu pun tak apa. Ya, limfosit. Merangsang limfosit. Hasil antibody. Hasilkan antibody. Manakala Q macam mana? Yang membunuh patogen dalam badan. Q terus memusnahkan ataupun menyah toksin macam itulah. Patogen dalam badan.
Ataupun boleh kata, kita boleh kata jugalah, kalau nak lagi selamat, kata macam ni lah, kita buat benda yang berlawanan. Tidak. Tidak merangsang limfosit untuk hasilkan antibody. Boleh dalam kurungan lah, apa? Antiserum terus bertindak macam tu. Kan kita abang antiserum terus bertindak. Yang keempat ni yang duk kata tadi ni lah, cepat pantas tu. P mengambil masa lama untuk bertindak balas. Okay. Manakala Q bertindak balas dengan serta merta. Betul tak? Q tu dia tindak balas dia serta merta lah. Terus cucuk, terus dia fight. Ada lebih kurang ada 4 lah. P mengambil masa untuk jangka masa yang panjang. Ni maksudnya keimunan lah. Keimunan. Ya. Apa tu dia vaksin kan diserum. Yang mana? Yang perbezaan kedua. Perbezaan kedua. Saja. Aktif buatan. Okey, bagus ini, pandai. Terima kasih, betul ya. Saja nak test je ni. Okey, pandai Pak yang ni. Cakap. Okey, terima kasih. Okey, suntik vaksin. Terbalik. Betul dia terbalik. Cakap ni apa ni? Kalau saya test pagi ni boleh jawab lah. Anti-serum. Pandai, terima kasih. Ataupun kita panggil anti-toxin. Alright, terima kasih. Okay, ada pembetulan macam ni. Maksudnya kamu follow lah. Kamu tak follow bodoh je. Okay? Kalau mana silap kamu perasan lah. Seterusnya, merujuk ke, ni ada lagi ni. Budak ni kena anjing liak, pengsan. Kita bagi apa kat dia? Anti-serum ataupun anti-toksin. Macam mana dia bertindak? Memainkan peranan. Bunuh patogen. Dia membunuh patogen. Dalam antiserum tu ada apa? Apa sebenarnya yang ada dalam antiserum yang kita bagi tu? Ya, dalam antiserum tu dia ada antibody. Dalam antiserum tu memang ada antibody. Bila kita cucuk dalam badan budak tu, antiserum tu dia akan bertindak dengan virus tu lah kan. Virus kalau anjing gila tu virus lah. Virus anjing gila tu virus. Kalau ikut yang kita belajar mula-mula hari tu ni, ingat tak dekat luar virus tu dia ada satu benda, di luar patogen tu dia ada benda kita panggil apa? Antigen. Yes, very good. Okay, di luar ni ada antigen. Ni patogen. Di luar ni antigen. Kan? Di luar ni antigen. Di luar patogen tu ada antigen. So, antibody tu dia akan bertindak balas dengan antigen yang ada dekat patogen di luar tu lah. Akan memusnahkan dia. Bila dia dapat detect tu, dia akan musnahkan lah. Faham tak? Jadi macam mana kita nak buat ayat? Okay, saya buat ayat cantik. Antibody yang ada di mana? Dalam apa? Dalam antiserum akan
bertindak balas dengan antigen. Antigen di mana? Yang terdapat dekat permukaan patogen. pandai pada permukaan patogen. Virus tu lah no. Patogen virus tu yang terdapat dalam air liuk tu lah Ya. yang ni tambahan je lah dalam air liuk anjing tu lah. Anjing gila tersebut. Ni ayat tambahan je lah. Antibody yang ada dalam antiserum tu, okay, dia akan bertindak balas dengan antiserum akan bertindak balas dengan antigen yang terdapat pada permukaan patogen tu yang terdapat dalam ayat liuk anjing gila tu. Okay, kalau anjing gila tu gigit lah, tak gigit tak apa lah. Okay, dan soalan nombor 7, soalan yang terakhir, soalan nombor, adakah anda setuju dengan tindakan ibu tersebut menyusukan bayi? Setuju. Okey, setuju. Bila dia kata setuju tak setuju kena jawab 3 poin ni. Setuju dah dapat 1 poin. Ada yang tak setuju tak? Semua setuju lah. Sepatutnya setuju lah. Okey, 2 poin lagi nak abang macam mana? Sebab su kena bagi urai. Bukan macam susu ibu mempunyai antibody. Okey, bagus. Tapi ada satu perkataan yang penting yang kita kena nyatakan. Ada apa? Semula jadi. Antibody semula jadi. Tapi benda apa tu? Dia bermula huruf K. Keimunan. Salah. Benda yang ada di dalam susu ibu tu. Pak juara ada siapa-siapa ingat? Wafa ingat? Wafa ingat ni. Aina Safia pun ingat ni. Bermula huruf K. O. Kandungan. L. U. Come on. Yes. Yes. Takkan takat tu tak boleh lagi. Colostrum, yes. Dalam susu ibu nak ada colostrum. Colostrum tu especially pada susu-susu awal yang keluar tu dia macam warna kuning sikit tu. Okay, dia sangat bagus untuk keimunan baby itulah. Especially susu yang peringkat awal. Saya rasa lepas tu pun masih ada lah colostrum tu tapi tak berapa nak banyak. Okay, susu awal. Kalau ke lembu kita panggil susu awal lembu. Kalau kambing susu awal kambing. Ingat yang kita sebut dalam contoh kuliah lepas high goat tu kan? Ya. Susu high goat tu kan yang dijual dalam kotak tu dalam bentuk serbuk. Dia mengandungi colostrum antibody yang tinggi. So kita kena sebut benda tu. Okay, colostrum ni. Okay, setuju. Sebab apa? Susu ibu mengandungi susu ibu mengandungi colostrum. Colostrum yang mengandungi juga dah beranak dah sebut mengandung lagi. Yang apa yang mengandung juga ada beranak dah ni. Yang terdapat di dalamnya, boleh tak Pak ayat macam mana? Terdapat di dalamnya body. Okay, dia sebenarnya kita sebenarnya tak payahlah buat ayat panjang-panjang buat pening kepala kan, ni BM punya kerja ni, cikgu Aliyah lah ni. Okay. Susu ibu mengandungi colostrum titik. Boleh buat macam tu. Di dalam colostrum terdapat antibody yang boleh memberi keimunan kepada bayi tersebut. Tak payah nak buat ayat panjang-panjang sebenarnya. Kita ni kalau boleh nak belajar kata penghubung apa semua nak guna dalam bio jadi pening. Kalau boleh buat titik-titik, buat satu-satu ayat lebih mudah. Susu ibu mengandungi colostrum yang terdapat dalamnya antibody. Betul tak?
Yang dapat memberi keimunan pasif semula jadi. Memberi keimunan Aktif semula jadi. Keimunan apa ni? Pasif ke aktif? Pasif. 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 Semula jadi kepada bayi tersebut. Betul ya? Pasif semula jadi. Betul ni bukan pasif. Ya, dia pasif semula jadi. Dia pasif semula jadi. Ada dua. Yang susu ibu dengan placenta. Susu ibu dengan placenta, right? Okay. Susu ibu dengan placenta, pasif semula jadi. Kalau pasif buat yang jangka masa pendek tu kan? Yang pendek. Pasif waktu sementara dia duduk dalam kandungan je sekejap, bukan waktu dia menyusu sajalah kan. Time dia menyusu, bila berhenti menyusu tu dak lah dia main keimunan dalam badan dia pun sendiri pula. Waktu dia menyusu tu, mak dia menyusu. Berapa lama baby menyusu dengan mak? Ingat, payah menyusu kat mak dia berapa bulan? Ada 5 tahun menyusu. Menyusu kat mak ada umur sampai 5 tahun. Takkan sampai 5 tahun dia menyusu kat mak lagi. Setahun lah. Dia dah lah 2 tahun kot. 2 tahun elok. Elok-eloknya 2 tahun lah. Kadang-kadang budak ni dia dah beralih kepada susu lembu kan. Susu tin tu kan. Tapi kalau 2 tahun tu elok lah. Dapat keimunan pasif semula jadi daripada ibu dia. Lepas tu lama-lama badan dia akan pelan-pelan buat lah. Badan dia akan pelan-pelan buat keimunan. Alright. Saya rasa perbincangan untuk soalan kita ni clear. Ada lagi tak? Ni apa? Kalau susu tin tu tak ada kolesterol kan? Saya rasa susu tu mungkin ada, tapi dia daripada lembu. Tak banyak kan daripada lembu. Daripada lembu lah. Daripada lembu saya pun tak berani nak kata tak ada, sebab susu ni ada juga untuk sistem keimunan. Tapi bila main daripada lembu ni kamu faham je lah. Kan? Itulah. Dan dia mungkin tak sama dengan keimunan yang diperlukan oleh manusia kalau ikutkan secara logik kan. Okey, saya rasa untuk perbincangan soalan tu dah clear, selesai. So kamu bolehlah cuba jawab. Bagi siapa yang belum jawab, boleh cuba jawab sekali lagi Google Form tu sebagai ulang kaji ataupun kata apa, nak check balik kamu boleh jawab tak ada jawab. Kita ada bincang. Jangan duk tengoklah soalan ni. Jangan tengok video jawab. Rugi lah. Tak test kepala otak. Okay. Lepas tu nanti saya dapat receipt tu, saya boleh mark dalam kamu punya jawab Google Form tu. Saya akan hantar balik kamu punya tu ke dalam email kamu ataupun Telegram kamu. Jadi kamu boleh tengok benda tu. Budak form 4 pun sama lah Pak Juara. Cuba jawab Google Form tu. Nanti saya akan semak, saya akan check. Saya akan mark mana-mana yang tak berapa nak betul. Saya akan hantar kamu punya Google Form tu ke dalam email ataupun ke dalam Telegram. Ikut yang kamu suka lah. Senang kamu nak study untuk next time. Kalau bila masuk sekolah nanti, kalau nak minta cikgu print pun, cikgu boleh tolong print nak masuk dalam file. Alright, boleh? Okay, saya rasa saya nak tamatkan kelas setakat ni saja. Objektif saya untuk hari ini tercapai. Okay, jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Selamat belajar daripada rumah. Take care. Rindu semua. Assalamualaikum.